Sementara itu di JDT berpesta gol seperti yang saya maklumkan sebentar tadi dengan penjaring-penjaring yang meletakkan nama di Stadium Sultan Ibrahim, antaranya Baxter da Silva, Khalid Muga dan juga Safawi Rashid yang meledak pada saingan di penghujung dengan jaringan pada minit ke-80. Fernando Forestieri dengan 2 gol untuk menghasilkan jaringan, di mana jaringan pembukaan dihasilkan oleh Fernando Forestieri. Kemudiannya pada minit ke-39 Baxter da Silva hasil daripada hantaran lintang yang disudahkan oleh Arif Aiman singgah kepada Baxter da Silva yang mudah untuk menghasilkan jaringan yang kedua. Di babak yang kedua pada minit ke-63 Baxter da Silva sebelum dia menghasilkan jaringan, Sarawak terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas salah seorang pemain dilayangkan kad merah, itu Raja Imran Shah. Kekasaran yang dilakukan ke atas Safawi Rashid. Dan minit ke-62 Baxter da Silva mengukuhkan jaringan peribadinya yang kedua pada malam yang penuh gemilang buat siapa lagi kalau bukan Benjamin Mora. Kemudiannya datang pemain pertahanan. Terlalu mudah jaringan ini. Tandukan yang langsung tidak berbahaya disempurnakan oleh Khalid Muga, pemain kebangsaan Filipina pada minit ke-73. Dan seperti yang saya katakan, antara yang menghasilkan jaringan di penghujung adalah Safawi Rashid dan juga Fernando Forestieri untuk melengkapkan kejayaan berganda yang menarik dengan 6 gol dihasilkan. Sarawak United turun tanpa bisa tenaden. Nyata tugasan yang dipikul Ahmad Nur Faizal gagal menghasilkan sesuatu. Baiklah, kita akan berbicara terlebih dahulu untuk memperkatakan tentang pertemuan di antara pasukan Kedah dan juga pasukan KL City yang menyaksikan 3-2 dan juga Johor Sarawak. Kita mulakan dengan Johor Sarawak. Baik, Johor Sarawak. Margin jaringan tu Azan Johor jelas menimbulkan sesuatu yang wow, 6 gol. Okey, JDT tetapi 6 gol terhasil. Keputusan yang langsung tak dijangka. Saya masih teringat masa perlawanan pertama mereka ketika Piala Sumbasir tempoh hari. Di atas persembahan yang cukup cemerlang daripada JDT itu, saya dah mengatakan mereka sekarang ini menunggu kedatangan sesiapa saja ke stadium JDT. Okey. Dan pasukan yang datang itu haruslah datang dengan perasaan gerun. Itu yang pertama kena ada perasaan gerun tu. Betul apa yang Azlan katakan, bagaimana gerun dan Syarum. Mereka datang dalam komposisi yang lengkap, bertahan, menyerang lebih daripada bertahan. Betul, bagi saya the best way of defense is attack. So itu yang ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan JDT. Mereka menguasai keseluruhan permainan dengan pemain tengah mereka, Nacho Insa, Nazmi Faiz, Leandro menggerakkan bola begitu fluent di bahagian tengah, di middle third mereka dan juga di attacking third mereka Arif Aiman, what a player bagi saya. Berani satu lawan satu, take on satu lawan satu dan juga kualiti hantaran. Bagi saya mereka komplit pada malam ini. Belain mungkin Nazmi agak pada satu ketika selepas dia pulang daripada Portugal agak down, tetapi apabila bersama dengan JDT, fasa peningkatan itu berlaku dalam kedudukan yang sangat-sangat baik untuk pemain. Itulah yang berlaku pada setiap pemain bola sepak ya. Mereka meningkat dalam satu jangka masa yang perlahan. Nampaknya Nazmi semakin baik. Jangka masa selepas pulang daripada Portugis itu kita harus memberi masa kepada dia. Dan masa itu nampaknya telah diberikan oleh pengurusan dan juga jurulatih pasukan JDT dan mereka bersabar dengan dia, dan Nazmi juga saya rasa dan saya yakin beliau telah bekerja kuat dan faham apa yang perlu ada sebagai seorang pemain bola sepak yang bagus. Sebab itu sekarang ini beliau telah kelihatan lebih matang dalam persembahan dia. Matangnya Nazmi Faiz juga membawa kepada Arif Aiman. Kalau kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan ke atas Baxter da Silva. What a pass. Betul, bagi saya itu kita tengok naik bulu rumah. Sebab apa? Kalau kita lihat dia take on the right, lepas tu dia boleh jeling ke atas dan 2 defender ada di hadapan, tetapi dia bagi satu good cross di far post yang dia tahu bola tu cukup tepat, cukup manis untuk Baxter da Silva untuk buat first timer. Kalau kita tengok Sarawak United hari ini loose markingnya daripada peringkat awal, daripada jaringan pertama sehinggalah jaringan yang terakhir, kebanyakannya ball watching untuk pertahanan. Komen Belai. Mereka lewat dalam setiap tindakan. Dan kerana apa? Kerana JDT sentiasa
pantas. Baik. Mereka 1 saat lebih pantas daripada pemain-pemain Sarawak. 1 saat itu adalah boleh dikira sangat penting bagi setiap pemain, dan kita lihat di sini bagaimana penyudah yang baik ada dalam jentera serangan pasukan JDT dan dibantu pula dengan jentera-jentera bahagian midfield mereka yang cukup berkesan. Jadi di sini kita lihat memang JDT transaksi mereka ketika berserang sangat baik. Sangat baik. Hari ini Stuart James, Vinod, Gonzalo Mendes Soto, Boris Kop dan juga Ahmad Tasnim diletakkan di benteng pertahanan. Tetapi seperti Azlan Johar katakan, dia 1 step ke depan. Apabila 1 step ke depan, 1 saat lebih cepat. 1 saat lebih cepat, covering itu akan lambat berlaku. Betul, bagi saya sebenarnya di setiap posisi di atas padang, Sarawak United agak gagal dalam perlawanan 1 lawan 1. Okey. Di setiap posisi. Kalau kita lihat mereka kurangnya organising di backline juga, dan pertolongan daripada defensive midfield mereka juga agak lambat. Itu membuatkan satu kelebihan yang ada pada JDT adalah mobility di bahagian hadapan. Kita tahu musim yang lepas mereka hanya ada Bergson di bahagian hadapan. Tetapi dengan kemasukan Fernando Forestieri, pergerakan mereka, mobility mereka lebih fluent di bahagian hadapan, akan membuat larian-larian bijak di belakang pemain pertahanan, dan tidak organisnya backline pasukan Sarawak United yang menghukum mereka. Mungkin juga Ulan, bila tak dapat settle down di attacking third, itulah tempias yang perlu dilalui oleh Tidak pasukan settle Sarawak. down di attacking third, bahagian tengah, dan juga kehilangan bola di bahagian tengah memang sesuatu yang sangat mengundang bahaya. Betul. Bagi pasukan yang kehilangan bola di bahagian tengah. Mereka gagal untuk settle down satu hal, tetapi apabila tak ada seperti Azlan Johar katakan tadi, di situ sebenarnya key point kekuatan JDT. Ya, betul. Kalau kita tengok mereka bermain fetch and carry, menggerakkan bola. Tetapi untuk pasukan Sarawak United, sekiranya mereka apa yang gagal pada malam ini adalah tiadanya covering, tiadanya balance, tiadanya organisasi di bahagian tengah dan juga bahagian defense. Bagi saya untuk bertemu dengan pasukan JDT, apa yang perlu adalah compact. Tetapi mereka gagal. Mereka membiarkan mereka bermain bola di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Itu membuatkan JDT lebih organised dan juga dapat menjadi ganggu dengan banyak malam ini. Lokal Ulan untuk JDT, selain daripada nama-nama yang kita bincangkan tadi, Nazmi, Safawi juga pada pandangan Ulan? Safawi permulaan yang baik, dan saya lihat pada jaringan dia, kita lihat betapa pantasnya beliau. Satu tampanan dan kemudian beliau tidak menunggu lama untuk melakukan rembatan ke arah pintu gol, dan saya rasa itu adalah satu tindakan yang boleh kita banggakan, boleh kita katakan satu gol bertaraf antarabangsa. Kerana beliau, kalau kita lihat bagaimana kita lihat di sini bagaimana beliau melakukan terus melakukan tendangan tidak menunggu lama. Dan kita lihat di sudut yang sukar, daripada sini kita dapat lihat pemain ini memang pemain yang berbakat besar, dan kita selalu nantikan aksi-aksi hebat daripada Safawi. Bola itu dihantar terlalu kuat, dan juga lihat bagaimana positioning peringkat awal di backline pasukan Sarawak United. Seorang pemain yang bagus, dia tidak perlu hantaran yang bagus. Hantaran yang kurang bagus kepada dia, dia akan jadikan hantaran itu bagus. Lebih bagus. Ini yang telah ditunjukkan oleh Safawi. Sebenarnya bagi saya gol ini kita patut question mark kepada gol satu. Kerana kalau kita lihat bola tu travelling, posisi badan beliau sudah salah. Kerana bagi saya cara beliau backtrack itu dah menunjukkan arah yang salah. Itu memberikan kelebihan 1-2 saat untuk Bergson mendapatkan bola, bagi satu bola yang baik, dan decision making daripada Safawi Rashid, cepat finish, dapat bola terus finish, dan hasilnya satu jaringan yang baik. Mereka tak mau main susah dengan hantaran pendek. Kita selalu bincang juga di kalangan pemain bola, faham triangle system itu berlaku datanglah dalam mana posisi sekalipun, itulah rencahnya. Penguasaan saja tidak cukup sebenarnya. Kita hendak penyudah, dan ini nampaknya telah dibuktikan oleh JDT. Okey, Sarawak United perlu bangkit kerana nyata mereka dalam kedudukan yang jaringan itu sebenarnya akan memberikan impak kepada perlawanan-perlawanan berikutnya. Perlu settle down dengan segera. Ya, betul. Bagi saya mereka perlu buat postmortem dengan lebih baik. Mereka kena tahu perancangan selepas ini, approach mereka bertemu dengan pasukan selepas ini. Baik. Tapi bagi saya untuk perlawanan malam ini, mereka bermula dengan baik, tetapi apabila mereka bermain open game bertemu dengan pasukan JDT, kualiti yang lain, intensity yang lain, mereka dihukum.